Assalamualaikum dan salam sejahtera. Malam tadi, UMNO telah membuat keputusan bahawasanya PRU15 akan diadakan tahun ini. UMNO telah tugaskan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob untuk menghadap Agong dan memberitahu Agong bahawasanya ini keputusan UMNO. Dan Ismail Sabri akan juga memohon perkenan dari Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk Parlimen dibubar. Mengikut perlembagaan, kuasa untuk setuju atau tidak setuju terletak di tangan Agong. Bermaknanya Agong boleh perkenan ataupun setuju Parlimen dibubar, ataupun Agong boleh tidak perkenan, iaitu tidak setuju Parlimen dibubar. Ini kuasa Agong. Dan Agong tidak perlu beri sebab kenapa sekiranya lah Agong tidak perkenan Parlimen dibubar. Agong tidak perlu beri sebab ini kuasa mutlak Agong, dan keputusan ini tidak boleh dicabar di mahkamah. It's final. So adakah ini akan mencetuskan satu lagi constitutional crisis di antara yang banyak yang telah berlaku masa yang lepas, ataupun Agong akan patuh tunduk kepada kehendak UMNO dan perkenan bahawasanya Parlimen dibubar untuk beri jalan kepada PRU15 diadakan dalam tahun ini. Bermaknanya Parlimen perlu dibubar dalam tempoh masa lebih kurang sebulan lagi. Sekiranya PRU15 akan diadakan tahun ini. Kalau tidak, tak sempat. Ada beberapa orang yang merasa mungkin Agong tak berkenan, dan beberapa sebablah boleh ditimbulkan kenapa Agong tidak berkenan, terutama sekali sekiranya ini akan mendatangkan mudarat kepada rakyat, iaitu tidak menguntungkan rakyat atau keadaan darurat. Misalan kalau berlaku bencana alam, banjir ke atau apa-apa, ini boleh dianggap sebagai darurat. Maka dalam keadaan darurat, Agong boleh mengikut kuasa Seri Paduka di bawah perlembagaan, Agong boleh buat keputusan untuk menolak, dan tidak ada orang yang boleh mencabar, tidak boleh pergi mahkamah sekalipun, dan it's final, Agong's decision. Tapi cara yang telah dibuat, iaitu UMNO telah buat keputusan pilihan raya akan diadakan tahun ini, tetapi terletak kepada tangan Agong, dan Perdana Menteri perlu menghadap Agong dan mohon perkenan, minta Agong setuju supaya Parlimen dibubarkan. Jadi adakah ini memberi option kepada Agong? Is Agong being requested or asked, or is Agong being told? Adakah ini minta perkenan Agong, ataupun ini arahan kepada Agong bahawasanya UMNO dah setuju pilihan raya mesti diadakan tahun ini, maka kita menghadap tuanku, tapi kita nak tuanku say yes lah, sebab keputusan telah dibuat. Ini bukan satu option untuk Agong, ini satu arahan kepada Agong. So bagaimana ia akan dilihat? This is very interesting, because biasanya Perdana Menteri terlebih dahulu menghadap tuanku dan at least fill out tuanku first, tengok tuanku ni okey ke tak okey. Even if informal discussion ataupun formal discussion pun tak apa, tapi sekurang-kurangnya pandangan Agong dan sentimen Agong diuji dulu, baru ianya diumum kepada orang ramai.
mungkin akan diumum orang ramai yang Perdana Menteri akan menghadap agung untuk mohon parlimen dibubar. Tapi terlebih dahulu, mereka tahu agung akan setuju. Kalau tidak, akan menimbulkan constitutional crisis ataupun malulah sekira mereka umum akan menghadap tuanku dan mohon perkenan tuanku parlimen dibubar. Lepas tu tuanku tak perkenan, tuanku tak setuju. So there's always this ialah mengikut protokol, there's always this informal feeling out terlebih dahulu, dan bila mereka tahu everything okay, barulah mengumum dan bertindak untuk mengelak dari berlaku sesuatu gambaran yang ada constitutional crisis. So this has always been done, the informal, boleh katakan meeting terlebih dahulu. Ada ke Perdana Menteri sudah pun berjumpa dengan tuanku, berjumpa dengan agung dan discuss yang UMNO nak pilihan raya diadakan tahun ni. So sekarang ni boleh dikatakan the formal punya approach, oleh kerana agung telah pun setuju terlebih dahulu. Ataupun ada ke agung di ambush, bermaknanya agung pun tak tahu yang mereka akan bermesyuarat dan akan membuat keputusan, dan apabila bawa perkara ni ke agung, bentang di depan agung, maka agung tidak ada banyak pilihan, oleh kerana ini keputusan sudah pun dibuat dan parlimen perlu dibubar dalam masa mungkin sebulan ini supaya pilihan raya yang ke-15 boleh diadakan tahun ini juga. This is very interesting. Dan what happens sekiranya Ismail Sabri Yaakob dapat menghadap agung dalam katalah minggu depan ini, dan agung tak berkenan, agung tak setuju parlimen dibubar dan PRU 15 diadakan bulan November ataupun Disember, oleh kerana keadaan tidak sesuai. Dan agung, maknanya tuanku lebih suka sekiranya masalah ekonomi, masalah rakyat, dan memang betul rakyat ni menghadapi macam-macam masalah, bukan saja di Malaysia, di England juga. Sekarang ni rakyat menghadapi macam-macam masalah sampai pound jatuh habis teruk dalam sejarah, dan kerajaan perlu bertindak untuk mengatasi masalah rakyat terlebih dahulu daripada bertindak untuk rebut kuasa di dalam pilihan raya. Dan satu lagi alasan ataupun sebab tuanku boleh guna untuk tidak berkenan ataupun menolak permohonan untuk parlimen dibubar, bukan saja dari segi kepentingan rakyat, darurat dan national interest ataupun public interest, tetapi memandangkan yang Perdana Menteri menghadap tuanku, menghadap agung, mewakili UMNO. Jadi ini keputusan UMNO. Jadi Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob akan inform agung bahawasanya UMNO telah buat keputusan untuk pilihan raya diadakan tahun ini, parlimen dibubar. Tapi Ismail Sabri Yaakob, UMNO sendiri beritahu banyak kali. UMNO kata ini bukan kerajaan UMNO. Lokman Nur Adam tu ulang banyak kali tiap-tiap malam, ini bukan kerajaan UMNO. Sebab itu kita nak bubar parlimen supaya UMNO boleh bertanding solo, dan apabila UMNO menang pilihan raya kelak, maka kerajaan baru selepas PRU 15 ialah kerajaan UMNO atau kerajaan Barisan Nasional. Dan ini perlu dibuat sebab kerajaan yang ada sekarang bukan kerajaan UMNO. Jadi sekiranya kerajaan ni bukan kerajaan UMNO, kerajaan campuran, maka kena dapat persetujuan semua pihak di dalam kerajaan untuk setuju bahawasanya parlimen dibubar. Jadi this is not your government, this is a unity government ataupun kerajaan campuran,
Dan perlulah kerajaan campuran tu setuju bahawasanya parlimen dibubarkan. Itu boleh digunakan sebagai satu lagi sebab atau satu lagi alasan. Sebab apa permohonan UMNO atau permohonan Ismail Sabri Yaakob bagi pihak UMNO untuk parlimen dibubar, because this is not your government. So your government is unity government ataupun kerajaan campuran. Maka biarlah keputusan ni keputusan kerajaan campuran. Dan semua orang kata Ismail Sabri ni bukan Perdana Menteri bagi UMNO, tapi Perdana Menteri bagi kerajaan campuran. Bermaknanya macam mana pula Ismail Sabri bagi pihak UMNO memohon parlimen dibubar apabila awak ni bukan Perdana Menteri UMNO, macam UMNO bercakap. So ini mungkin akan timbulkan satu lagi isu. So it is very interesting. Memang kita nak tengok bila Ismail Sabri akan menghadap Agong dan respons Agong, unless macam saya kata tadi, mereka sudah pun berbisik dengan Agong terlebih dahulu dan Agong setuju dan tuanku kata tak apalah, awak marilah approach secara resmi dan better akan setuju. If that is what happened, bermaknanya tidak ada masalah lah. Ismail Sabri menghadap Agong akan kata okay, go ahead, bubar parlimen, adakan pilihan raya. Tapi kalau tidak, maknanya persetujuan terlebih dahulu tidak didapat dan Agong rasa yang dia ni di-ambush, bermaknanya awak umum parlimen akan dibubar, pilihan raya akan diadakan tahun ini dan kita akan menghadap Agong untuk maknanya inform Agong, sampaikan kepada Agong, tapi sampaikan dalam bentuk memohon atau sampaikan dalam bentuk mengarah. Ini is very interesting sebab kali pertama maknanya Agong tidak diberi option to say no, we are coming to see you, so that you have to say yes. Assalamualaikum, salam sejahtera.